من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang dimuliakan lagi dikasihi Al-Fadl Tuan Imam, barisan imam dan AJK, dan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, datuk-datuk, datin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya jugalah dapat sama-sama kita dipertemukan pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal saleh kita bersama, yang bakal kita membawa amalan ini kembali berdagang seorang diri di alam mahsyar kelak, yang menjadi asbab untuk kita termasuk di kalangan hamba-Nya yang mendapat naungan di padang mahsyar. Kerana kata Nabi SAW, salah satu golongan manusia yang akan dihimpunkan di bawah naungannya adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda serta para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat seluruh kaum muslimin yang berada di Syria maupun di Palestin, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita mendoakan kebaikan menjadi milik mereka. Pada masa yang sama, kita juga berdoa dan berharap kepada Allah dalam suasana kita menempuh ujian kehidupan. Ada yang kehilangan harta, kehilangan kedudukan, kehilangan nyawa, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan daripadanya. Dan hakikat kekuatan itu sememangnya datang daripada Allah, sebagaimana lafaz zikir yang kita selalu bacakan, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun lebih kurang ada 90 hari sahaja lagi nak masuk Ramadan. Pejam celik, tahun baru tinggal 7 hari. Lepas tu Ramadan pula, Rejab, Syakban, Ramadan. Masa cukup pantas berlalu tuan-tuan. Maka sepatutnya kita diberikan peluang ini, hargai setiap saat yang ada untuk melakukan ketaatan. Berapa ramai orang yang berada di alam kubur minta pulang ke dunia untuk tambah sedikit lagi amalan, tetapi apabila roh telah pun berpisah daripada jasad, doa mereka tidak lagi didengari. Manakala kita selagi mana roh masih berada di jasad ini, maka kita ada satu nikmat yang tak ada bagi orang yang dah mati, iaitu doa kita layak untuk didengari. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah,
lagi 90 hari ke menuju bulan Ramadan ini, sepatutnya kita meningkatkan kualiti ibadah. Kerana bulan Ramadan itu adalah bulan ganjaran, bulan reward, bulan recognition. Orang yang diberikan bonus, diberikan ganjaran, dinaikkan pangkat, selalunya orang yang buat kerja lebih, orang yang perform lebih, orang yang lain daripada yang lain, cream of the cream. Jadi kita tanya balik, adakah kita ni pelayak-pelayak Ramadan? Apakah kelebihan kita untuk Allah anugerahkan Ramadan? Jadi cara kita berakhlak dengan ganjaran Ramadan itu adalah kita bersungguh-sungguh tingkatkan kualiti ibadah. Kualiti macam dua orang pekerja masuk satu pejabat. Dua orang pekerja masuk di pejabat, pintu yang sama, keluar pun pintu yang sama, makan pun di kantin yang sama, duduk di aircon yang sama, 8 jam sebulan, 8 jam sehari selama sebulan. Tapi seorang gaji 1,500, seorang gaji 3,000, seorang gaji 8,000, seorang gaji 20,000. Yang membezakan pekerja-pekerja ni bukan aircon tu, bukan apa yang dia makan, tetapi kualiti kerja yang dia sedang buat, berat mana tanggungjawab yang dia sedang pikul. Lagi tinggi nilai dia di sisi syarikat, lagi banyak gaji dia dibayar. Gaji itu ganjaran. Jadi Ramadan ini bulan ganjaran. Jadi tak patut dan tak adil pada diri sendiri apabila Allah sediakan platform untuk kita gandakan ganjaran, tapi kita tidak tunjukkan nilai yang sebenar. Nilai manusia diangkat kerana nilai dia kepada orang lain. Adakah kita bernilai ataupun tidak, maka kita akan dibayar atau dihargai. Nilai kereta Proton dengan kereta BMW harganya berbeza, tuan-tuan, kerana nilainya. Semua benda bernilai kita bayar. Syurga dan dunia. Syurga jauh lebih bernilai, maka para anbiya membayar syurga. Nabi Adam AS berasal di syurga, lalu turun ke bumi untuk membelinya kembali. Nabi Yunus AS duduk dalam perut ikan untuk membeli sebuah syurganya kembali. Nabi Ibrahim AS dilempar ke dalam api untuk membayar nilai syurga. Nabi Muhammad SAW diberikan tekanan emosi, diberikan tekanan kewangan, diberikan tekanan semualah, kena boykot, dipanggil sahirun kadzabun majnunun asatirul awwalin kahinun syairun, diancam bunuh, diboykot pula. Semua dari sudut serba-serbi Nabi diancam. Itu semua harga syurga yang mesti dibayar. Kalau para anbiya membeli syurga dengan mujahadah, jangan kita dambakan syurga sebelah Nabi dengan ibadah goyang kaki. Tidak. Kalau para anbiya sunatullahnya mereka menghadapi pelbagai ujian untuk kembali menjadi syurga, ahli syurga, maka jangan kita pandang syurga itu murah. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan platformnya, iaitu Ramadan. Maka Ramadan yang berada lebih kurang 90 hari sahaja lagi ini, maka cara kita berakhlak dengan ganjaran itu adalah dengan zahirkan taat. Cara kita hargai peluang itu adalah kita tunjukkan kita ni benar-benar seorang insan yang ada nilai syurgawi. Sebagaimana dua orang pekerja yang datang ke pejabat dibayar gaji berbeza, begitulah dua orang yang solat. Ada orang yang solat hanya penat je dapat, tetapi tidak diganjari pahala.
Dan seorang lagi bukan sekadar penat, tetapi dia diangkat darjatnya kerana nilai solatnya terlalu mahal, walaupun 2 rakaat duha. Nilai solat terletak pada apa tuan-tuan? Nilai solat yang kita buat, solat itu terletak kepada khusyuknya seseorang. Lagi tinggi khusyuk, lagi solat itu bernilai. Lagi ia bernilai, lagi ganjarannya besar. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah macam mana nak tingkatkan khusyuk agar 2 rakaat bernilai berbanding 8 rakaat tetapi tak faham. Jadi kata Abu Laith As-Samarqand, solat yang bernilai, solat yang khusyuk ada nilai tafahum, ada elemen faham. Kalau kita tak faham tuan-tuan, itu bukan khusyuk, itu dia layan. Dia beza khusyuk dengan layan. Sedapnya imam baca. Kalau satu hari tu imam suaranya macam Ramli Sarip, mau dia menjumpah imam, apalah imam ni, suara tak sedap lah. Dia kira sedapnya imam tu menyebabkan dia khusyuk ataupun tidak. Sedangkan khusyuk itu bergantung kepada fahamnya kita pada bacaan. Jadi bila tidak ada nilai tafahum, faham apa yang kita baca, faham siapa yang kita menghadap, faham ke mana tujuan hidup kita dengan solat itu, maka nilai solat itu tinggi. Dia kena ada tu value tu, nilai tu. Di pejabat, seorang staff gajinya 13,000 kerana dia ada certain values yang orang lain tak ada. Nilai itulah yang dia dibayar gaji 13,000. Kalau staff lain nak dapat gaji macam dia, staff lain kena usahakan ada nilai tu, ada value tu. Bukan pergi sailang kawan tu, turunkan dia kita naik. Tak boleh, belum tentu boleh buat kerja. Sebab dia seorang ada nilai tu, dia ada qualification tu. Kalau awak nak dapat macam tu punya pangkat, kena ada qualification. Pergi study, pergi tunjukkan, pergi lead a few projects, deliver, baru naik pangkat. Kita tak akan naik pangkat sebelum deliver tugas. Tunjuk dulu awak ada nilai seorang manager, baru saya bagi kerja, baru kita bagi pangkat. Itu biasalah dalam corporate world, memang begitu. Tunjuk dulu awak layak, baru naik. Ke naik dulu baru tunjuk? Tak, tunjuk dulu. Tunjuk dulu sebagai assistant manager, acting head dulu, lepas tu dah cantik, semua orang setuju, dia boleh jadi head department. Pasal dia boleh buat kerja. Nilai itu yang dipertaruhkan. Jadi kita nak masuk Ramadan, nilai kita dipertaruhkan. Sebab itu kata Nabi SAW, berapa ramai orang masuk Ramadan tapi tak dapat apa-apa. Kam min saim la yabqa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang puasa tapi hanya lapar dan dahaga je. Itulah maksimum dia dapat, yang lain tak dapat. Berapa ramai orang masuk Ramadan tapi tak dapat pengampunan, itu dipanggil celaka. 3 golongan Jibril doakan kecelakaan. Peluang terbentang depan mata, tak nak buat. Ramadan ni kira pintu syurga terbuka sebesar-besarnya, tak nak melangkah. 3 golongan yang kata Nabi Jibril doakan kecelakaan baginya. Yang pertama, barang siapa ada mak bapak tapi tak kisah nak bagi khidmat, dia ni celaka betul. Orang lain susah payah nak cari syurga, awak ada syurga paling dekat tak nak pergi, itu mak bapak. Betul juga tuan-tuan, kadang-kadang kita cari syurga yang sangat jauh, sedangkan syurga yang paling dekat ada depan mata. Bagi seorang isteri, syurga paling dekatnya adalah suami. Bagi seorang anak, syurga paling dekatnya adalah mak dan bapa. Yang kedua, kata Jibril alaihissalam, kata Nabi SAW, Jibril mendoakan kecelakaan orang yang dengar nama Nabi disebut tapi tak berselawat. Punyalah kedekut nak berselawat tu. Sedangkan kita yang nak minta syafaat Nabi Muhammad SAW, tapi bila namanya disebut, selawat pun tidak. Berkira-kira nak berselawat, tunggu masa kosong untuk berselawat. Dia beza menunggu masa kosong untuk selawat dengan kosongkan masa untuk selawat. Mana lebih berimpak maksima? Mana lebih bernilai? Kita di sisi Nabi SAW, kita berselawat bila masa kosongkah, atau kita kosongkan masa untuk selawat kepada dia?
Jadi kita tahu nilai kita. Kalau kita posisikan nilai kita betul, nilai kita tinggi di sisi Nabi SAW. Tapi kalau kita hanya berselawat tunggu masa kosong, tahulah nilai kita. Dia main bola ni tuan-tuan, striker ni kena tunggu at the right time, at the right place. Striker, dia nampak wing bawa bola, dia dah tahu mana dia nak berdiri. Kalau wing tengok tempat tu, dia mesti ada. Kalau wing tak nampak, wing akan dribble. Mana striker? Tak ada. Rupanya striker kat tengah lagi. Awak dah depan dah. Kebolehan menjadi penjaring gol adalah dia berada pada setiap tempat yang sepatutnya dia kena ada. Dia dah setting dah dekat wing. Kau dapat je bola, aku mesti kat situ. Itu boleh skor banyak gol tu. Itu memang sebahagian daripada percaturan bola sepak. Wing dapat bola, striker dekat mana? Midfield dapat bola, striker dekat mana? Striker kena alert bila dapat bola, dia kena dekat mana. Bukan tunggu bola sampai baru dia kejar. Tak, dia pergi dulu, bola mesti sampai. Tunjukkan nilai dulu, baru sampai. Nabi SAW sebut, orang yang dengar nama aku tapi selawatnya tidak, celaka dia ni. Punyalah peluang senang nak ke syurga, tapi tidak dihargai. Sebab tu kata ulama, kalau di saat kita telinga kita bingit, ada kala telinga kita bingit, ada bunyi tu, masa tu berselawat. Itu sebagai ulama mengatakan bunyi bingit di telinga itu nama kita sedang disebut oleh para malaikat. Maka banyakkan zahirkan selawat pada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga orang yang celaka, kata Nabi SAW, yang didoakan oleh Jibril, orang yang dapat Ramadan, man adraka Ramadan. Siapa dapat Ramadan tapi tak dapat apa-apa? Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia gagal melahirkan, menunjukkan nilai yang betul. Dah berada di balapan lari, dia tak ada jogging, dia tak menunjukkan nilai yang betul pada acara pecut 100 meter. Bila dah ada kuali masak, ni tidak duduk bergendang, dia tidak menggunakan kuali dengan nilai yang betul. Bila dah ada spana, dia tukang mekanik kereta, memang dia perlukan spana untuk tunjukkan dia pernah kerja dengan McLaren, dia pernah kerja dengan Ferrari. Saya ustaz, kalau ada spana barulah saya boleh buat, tapi bagi saya kuali, macam mana saya nak buat? Saya ni tukang mekanik. Tukang masak pun sama, kalau dia dapat spana, dia pun tak tahu macam mana saya nak masak dengan spana, saya perlukan kuali. Jadi skill, nilai dengan platform yang betul. Allah datangkan Ramadan untuk kita zahirkan nilai yang betul. Jadi di saat kita solat, zahirkan tafahum, faham. Kalau kita tidak ada nilai faham, maka solat yang banyak itu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami lemparkan balik semua amalan yang dia buat dan kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Kata Allah Ta'ala, kami lemparkan balik. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kami serahkan balik amalan ini dan kami jadikan debu yang tidak bernilai. Cuba tuan-tuan dan puan bayangkan situasi yang Allah rakamkan di padang mahsyar ini pasti berlaku. Manusia bawa amalan persembah di depan Allah Ta'ala, tapi Allah tidak menilai sikit pun. Kerana apa? Kerana amalan itu ada tetapi tak ada nilai, tak ada value. Kalau kita di pejabat buat report, accounting report, bos tengok, kau ni macam mana buat report ni, bos pun keronyok, buat balik. Sebab apa? Bukan tak siap, account tu siap, tapi salah, tak kena nilai yang bos nak, tak meet expectation lah kira. Jadi solat kita tuan-tuan, perkara asas untuk kita zahirkan nilai menjelang 90 hari menuju Ramadan. Tingkatkan nilai faham pada solat, bacaannya, falsafah solatnya, dan ke mana kita nak bawa solat tu. Satu, ibadah solat. Dua, ibadah Quran.
Ya, kita membaca Quran siang malam pagi petang, nilai apa yang kita nak zahirkan tuan-tuan? Nilai yang kita nak zahirkan adalah pertama sekali bacaan yang betul, tajwid. Yang kedua, nilai fahamnya isi intipati Quran. Yang ketiga, nilai mengamalkan Al-Quran. 3. Baca, faham, amal. Membaca Al-Quran tanpa tajwid, dosa. Membaca Quran salah tajwid tetapi dalam proses belajar, pahala. Baca Quran dengan tajwid bersama dengan para malaikat, masya-Allah. Ya? Orang yang baca Quran tapi tak ada tajwid dan dia tak nak belajar, dosa. Tapi kalau dia belajar, pahala. Biasalah belajar memang ada salah sana sikit, sana sikit, sini sikit. Bahkan orang yang mahir Quran pun memang akan ada salah tajwid, salah sikit. Tapi nilainya terletak pada tajwid yang betul. Lebih-lebih lagi suratul Fatihah yang tidak, kalau kita salah tajwidnya, salah makhraj hurufnya, batal sembahyang. Kerana Fatihah ini dipanggil rukun qauli. 1, bacaannya. 2, fahamnya. Di dalam Al-Quran tuan-tuan ada senarai ayat suruhan, ada senarai ayat larangan, list orders and prohibitions. Ayat suruhan dan ayat larangan ini, itulah nilai kita di sisi Allah Ta'ala. Sejauh mana kita faham ayat suruhan yang mana Allah suruh wa aqimus salah wa atuz zakah wasta'inu bis sabri was salah. Banyak ayat suruhan dalam Quran yang kita tak perasan. Ya? 1 suruhan, 1 lagi fahamnya kita larangan. Ayat larangan. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تمشي في الأرض مرها ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ولا saja banyak dah. Jangan. Tapi sayang kalau kita tak ada senarai yang jangan ini. Sebab nilai kita di sisi Allah Ta'ala bergantung sejauh mana patuhnya kita pada ayat suruhan dan ayat larangan. Kita cerita tadi ni nak duduk di tempat yang betul, ganjaran yang besar, tapi kita tak tahu nak bagi apakah dipanggil ibadah yang sepatutnya kita persembahkan. Kalau di pejabat nak confirm tugas, nak confirm jawatan, mesti tunjukkan awak boleh buat kerja. Ni masalahnya bukan nak boleh buat kerja, tak tahu nak buat kerja apa. Sebab bos dah bagi buku, tolong baca, kita tak baca buku tu, jadi kita tak tahu apa yang bos suruh kita buat. Itu musibah. Itu musibah. Kerana kita tak tahu apa expectation yang patut kita tunaikan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat sebagai contoh. Zakat patut bayar, ni tak, dia lari bayar zakat. Ustaz, macam mana cara saya nak kurangkan zakat saja? Ada tak cara-cara dia? Apa je? Cara-cara kurangkan bayar zakat. Lain macam cara dia. Patutnya zakat ni rukun Islam nombor 3, dia kena cakap macam mana saya nak bayar zakat. Sebab rukun Islam ni dia adalah benda yang mesti kita kena buat, bukan lari. Syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Kalau mak sampai waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita cari alasan untuk solat, bukan sebaliknya. Kalau sampai bulan Ramadan, kita cari alasan untuk puasa, bukan sebaliknya. Bila musim haji, kita kumpul duit untuk tunaikan haji, bukan sebaliknya. Tapi bila tang zakat, dia cari alasan. Macam mana Ustaz saya nak kurangkan zakat saya? Macam mana? Masalah betul ni. Patut bayar zakat ni biar bayar lebih, jangan bayar kurang. 2.5% daripada semua duit yang kita dapat, zakat terus. 2.5%, 2.5% duit yang kita dapat,
kita letak zakat dulu sebelum kita nak berbelanja benda-benda yang mungkin kurang pentingnya. Ni penyudahnya zakat pula lah yang dia tak bayar. Dia dah pergi Jepun, dia pergi Korea, berjalan-jalan, pasang astro, tukar tayar kereta, apa semua dah buat. Lepas tu hujung tu, ustaz, saya ingat saya ni asnaf zakat lah. Asnaf zakat, kenapa haji? Yelah, walaupun gaji saya sebulan 10,000, tapi ustaz tengoklah pembelanjaan saya 11,000. Tak cukup ustaz. Cuba haji breakdown, tengok sikit apa. Oh, macam-macam dia belanja. Pembelanjaan yang tak perlu ni tak bolehlah tolak zakat. Perbelanjaan kita ada 3 haji. Yang pertama daruriyat. Daruriyat ni darurat, mesti ada, iaitu rumah, bil elektrik, bil air, handphone, bil handphone, itu mesti kena. Jadi itu bolehlah tolak zakat. Yang kedua ada perbelanjaan tahsiniat, penambahbaikan, tahsin je. Kalau dia tak ada, haji okey je. Yang ni janganlah sampai tolak zakat. Tahsin ini penambahbaikan. Kalau daruriyat ni perbelanjaan must have, mesti ada. Kalau tahsiniat ni nice to have, ada pun okey, tak ada pun tak apa. Daripada kereta Izora, haji upgrade jadi Serena. Daripada kereta Proton, haji naik Mazda. Upgrading ini, kalau tak upgrade, banyak zakat boleh bayar. Bila haji dah upgrade, zakat pula yang kena kurang. Rugilah. Yang ketiga hajiat. Hajiat ni perbelanjaan have. Nice to have, must have, nice to have. Hajat. Saya berhajat sebenarnya, tapi tak dapat pun tak apa, berhajat je. Tadi ada rumah, dia tambah bilik, itu penambahbaikan. Yang ni daripada sebiji rumah, beli rumah lagi. Lepas tu disebabkan beli rumah, zakat sikit. Adil ke kita kepada harta yang Allah bagi untuk dizakatkan? Bab zakat ni dia kena pandang apa saja yang kita dapat 2.5% mesti zakat dulu. Lepas tu baru tolak sikit. Bukan kira semua sekali, hujung sekali, lepas tu tengok 2.5%. Ini zakat. Dia kena kira macam mana datang masuk waktu solat, kita solat. Masuk Ramadan, kita Ramadan. Dapat je duit, zakat terus. Kalau kita tak nak bayar ke pusat zakat, masuk dalam envelope, bagi bini pegang, simpan duit ni. Abang dapat 1,000 tadi, RM25 zakat abang, pegang dulu. Nanti bila dah akhir tahun, kita lepaskan duit ni, pegang dulu. Kalau tak cukup, jangan ambil duit ni. Abang minta macam mana pun, kau jangan bagi ni duit zakat. RM1,000, RM25 je zakatnya. Tapi kalau 1,000 lah. Kalau jadi 100,000, goyanglah 2,500 masuk. Kalau 1,000,000, lagi payahlah nak kena lepas tu. Sebab tu lepas sikit-sikit zakat. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita tak faham ayat suruhan dalam Quran. Kita tak ada expectation, kita tak meet expectation. Kita berkira-kira bab zakat, lalu mengharapkan syurga sebelah Nabi. Rugi. Itu bab Quran. Yang ketiga, bila mana nilai kita pada ibadah sedekah. Ibadah sedekah juga ada nilai yang berbeza. Orang yang sedekah dengan ikhlas dengan orang yang tak ikhlas beza. Orang yang menuntut ilmu juga ada nilainya. Apakah nilai ilmu kepada seorang manusia? Nilai ilmu kepada seorang manusia adalah bila mana dia boleh mencetuskan rasa takut pada Allah. Itu nilai. Bukan sijil yang banyak ataupun sijil yang tinggi. Bagi nilaian manusia, dia ada PhD. Dia ada degree dalam bidang muamalat, dia ada master dalam bidang hadis, ada master PhD dalam bidang syariah. Tapi kalau tidak ada nilai takut pada Allah, game over. Kalau sijil yang banyak dan tinggi itu menandakan dia seorang yang berilmu, nescaya orientalis barat, ahli kitab, semua berilmu. Ada sahabat saya tuan-tuan, dia sambung PhD di Scotland. Dia punya salah seorang supervisor dia Yahudi.
Adakah Yahudi itu dipanggil alim ulama? Tidak. Kerana apa? Kerana maklumat yang dia ada tidak menyebabkan dia takut pada Allah. Kita tak panggil dia alim ulama. Allah mengangkat darjat ulama, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ulama itu mesti ada nilai takut pada Allah. Jadi ilmu yang kita tuntut kalau tidak menjurus kepada rasa takut pada Allah, ilmu tu tidak berapa bernilai bagi diri kita di hadapan Allah. Ilmu mesti menyebabkan kita takut pada Allah. Walaupun dia kaji bintang, walaupun dia kaji bangunan, walaupun dia kaji anatomi badan manusia, tapi kalau dia dapat mencetuskan rasa takut pada Allah, itu bernilai tinggi. Dia kaji bintang, dia tengok matahari, macam mana matahari boleh terbakar dalam vacuum. Yang menyanggah pemahaman dia, bakar pembakaran mesti ada udara, tapi matahari ni terbakar dalam vacuum. Takut dia pada Allah Ta'ala. Macam mana Allah boleh ciptakan satu pembakaran yang menyanggahi formula pembakaran? Tuan-tuan ambil cawan, masukkan kertas yang terbakar, sedang terbakar, tutup dengan tangan, padam api tu. Sebab tak ada udara, vacuum, dia jadi vacuum. Tapi matahari terbakar dalam vacuum. Satu. Yang kedua, teori pembakaran mesti ada yang membakar. Matahari ni dia bakar diri dia. Itu menyanggahi teori pembakaran. Kalau teori pembakaran mesti ada mancis, nyalakan api, baru ada terbakar. Yang ni dialah mancis tu. Mancis terbakar bila ada batang kayu. Matahari ni dia bakar apa pun tak tahu, selama 1000 juta tahun. Bila dia belajar astronomi, bila tengok tu, ya Allah, hebatnya matahari. Rasa takut tak? Rasa takut pada Allah, itu nilai tinggi. Dah lah dia terbakar diri dia. Matahari ni tak jadi abu pula. Kita kalau bakar sampah jadi abu, matahari terbakar diri dia tak jadi abu. Sama juga orang yang belajar anatomi badan. Dia tengok buah pinggang, dia belajar bab buah pinggang, dia tengok betapa kompleksnya ciptaan Allah yang bernama buah pinggang ni. Air masuk, air keluar. Masuklah air apa? Air sirap limau, air teh tarik 3 layer, air asam buih kedondong, semua masuk. Nanti kencing kan colour dia sama je. Semua orang kencing colour tu je. Daripada Brazil sampailah ke Papua New Guinea, 2 buah pinggang ni Allah bagi. Tak payah penapis yang lain, koko ke kowe, Allah bagi buah pinggang aja. Dalam buah pinggang tu dia ada macam-macam, macam-macam lah dia punya bentuk. Bila dia kaji buah pinggang, ya Allah, kalau rosak buah pinggang ni dialisis seminggu 3 kali, sekali buat RM200. Berapa ringgit nak kena buat tu sebulan? Kaya rupanya kita ni dengan ada 2 biji buah pinggang ni. Tak payah bayar, free. Paru-paru pun sama. Bila dia kaji badan manusia, dia terasa paru-paru yang Allah bagi ni, subhanallah, hebatnya ya Allah. Bila kena COVID, Allah matikan formula, paru-paru boleh bind dengan udara, oksigen tak boleh masuk. Walaupun boleh beli mesin oksigen yang paling mahal, walaupun ada doktor yang paling pakar, tapi Allah kata tak boleh masuk, tak boleh masuk. Bila orang mengkaji badan manusia dan dia tahu besarnya nikmat Allah Ta'ala, lalu dia rasa malu pada Allah, itu nilai ilmu. Nilai ilmu yang kedua mesti ada rasa malu. Tadi takut, al-khawf. Yang kedua, al-haya, malu. Ni nikmat kelopak mata yang boleh berkelip tanpa kita suruh pun. Dia kelip. Kalaulah kelopak mata tak boleh berkelip, tuan-tuan, nak pergi bank pun takut. Cantik tegak je mata. Saya nak ambil nombor boleh? Boleh lah pakcik, tapi pakcik jeling-jeling saya ni pahal kan. Saya ni bini orang tau. Memanglah bini orang. Pakcik tak jeling kamu, tapi mata pakcik memang tak boleh kelip. Budak tu cucuk je mata pakcik tu. Itu kelopak mata. Saya pernah jumpa kawan yang mata dia tak ada kelenjar air mata. Mata dia punya kelenjar air ni faul, tak boleh merembiskan air. Jadi setiap 5-6 saat, 5-6 minit dia kena titikkan air. Punyalah sengsara hidup, struggle hidup sebab nak kena titikkan mata dalam air. Sebab setiap kali berbola mata dia bergerak, dia rasa sangat susah, kering dan sakit.
Kita tak pernah hargai kelompak mata dan air yang merembiskan mata tu. Sebab kita tak pernah dicabut lagi nikmat tu. Kita tak pernah lagi dicabut nikmat kena dialisis. Kita tak pernah lagi kena dicabut nikmat tak boleh bernafas dengan mudah. Tapi cuba tanya orang yang terlantar di hospital. Kalau boleh, biarlah semua kekayaannya itu ditukar dengan kembali boleh bernafas. Macam kita sekarang. Dia sanggup gadai semua rumah dan hartanya untuk kembali boleh bernafas. Tapi bila Allah tak izinkan, tak ada. Jadi subhanallah, nilai ilmu pada malunya kita. Nilai ilmu yang ketiga adalah bila kita berharap pada Allah. Harapan kita pada Allah mengatasi harapan pada makhluk, artinya nilai kita tinggi. Tapi kalau harapan kita pada makhluk lebih tinggi berbanding Allah Ta'ala, nilai kita jauh daripada apa yang sepatutnya. Ya, kita sakit, kita harap makhluk untuk selesaikan. Kita sedih, kita harapkan makhluk untuk gembirakan. Kita miskin, kita harap makhluk untuk kayakan. Sedangkan Allah datangkan miskin, Allah datangkan sakit, Allah datangkan sunyi dan sedih untuk kita kembali sujud dan merintih pada Dia. Tapi sayang, kita cari makhluk. Harapan kita pada makhluk kalau lebih berbanding harapan pada Allah, nilai rendah. Nilai, value, nilai. Ya, kita nak bayar dapat gaji lebih, kena ada nilai. Kita nak dapat pahala lebih, martabat kita tinggi di sisi Allah Ta'ala, value tu kena tinggi, nilai kena tinggi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, 90 hari menuju Ramadan ini adalah cagaran. Kita nak cagarkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Berbeza kalau kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan tanpa dengan apa-apa komitmen. Dengan ya Allah, dengan sebab aku dah jadi lebih baik, ya Allah tolong sampaikan aku ke Ramadan. Ya, dia beza dua. Satu bernazar, satu bertawassul. Apa maksud bernazar? Ya Allah, kalau anak aku dapat straight A, aku nak tombang kambing. Sekali anak ada dapat 8A 1B, bukan kambing pun tak ada, ayam pun tak ada. Sebab 1B. Jadi tak wajib kan ustaz saya bayar kambing tu? Memanglah tak wajib, tapi punyalah kedekut. Ya, bernazar kambing dapat 8A 1B, ayam pun tak ada. Yang ini terbalik. Ya Allah, dengan sebab aku tumbang kambing, ya Allah, dapatkanlah anakku straight A. Dapat tak dapat, kita dah komit untuk buat taat. Itu bertawassul. Ya Allah, dengan sebab aku jamu 40 orang makan di masjid pada malam ni, ya Allah, tolonglah mudahkan urusan operation aku esok, ya Allah. Itu bertawassul. Dia terbalik. Alhamdulillah, saya bersyukur sebab saya dah selesai operation. Itu lepas tu. Ni sebelum. Ya Allah, esok aku nak operation jantung. Hari ni aku jamu orang makan 40 orang. Tolong mudahkan urusan operation jantung, ya Allah. Itu bertawassul. Itu cara kita berakhlak dengan permintaan. Kita minta dalam keadaan kita dah letak komitmen upfront. Begitulah, ya Allah aku nak Ramadan. Baik, apa cagarannya? Aku dah jadi orang yang lebih faham Quran. Aku dah jadi orang yang lebih ikhlas berinfak. Aku dah jadi orang yang lebih bernilai tinggi bila menuntut ilmu, kerana aku takut dan aku kenal engkau siapa, ya Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, ya, Ramadan ataupun tahun baru yang kita nak masuk ni, umur kita makin meningkat. Selagi umur kita meningkat, selari dengan peningkatan umur, begitulah peningkatan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Taala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Aku madza tasma'un, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim,
ampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, seperti mana kami dihimpunkan pada pagi ini ya Allah, maka himpunkan kami di syurga bersama dengan orang yang kami kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa dia? Saya.